لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya maka dapat sekali lagi kita bertemu, kita bersua muka dalam bicara online kita pada malam ini, dan insya-Allah maklumat yang terkini yang kita perolehi, alhamdulillah hari ini hanya 6 kes COVID-19 positif. Dan jumlah bagi mereka telah discharge yang 45 orang, dan kes yang sedang dirawat hanya tinggal 244 pesakit lagi. Jadi kita doakan semoga insya-Allah yang sedang dirawat akan disembuhkan penyakit mereka ataupun kesihatan mereka akan jadi sihat dan berterusan insya-Allah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya mohon anda semua pakat share untuk memberikan manfaat kepada mereka yang lain. Dan terima kasih kepada semua ni Cik Ustaz Akhi Haris Harun daripada Sungai Petani. Dia kata first comment Yahoo. Kalau ada hadiah ni kita bagi kan. Hadiah tak sediakan. Tapi tak apa, terima kasih. Brother Haris, Nurjana Abu Bakar, Nadia Camelia Shimbi. Apa khabar Shimbi? Bagaimana Kota Raja? Noratiman, sahabat Rasmawati, Amnah Mama Isa. Kemudian apa lagi? Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah. So malam ni insya-Allah kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani. Tapi disebabkan sedikit masalah sikit, beliau agak terlambat kerana beliau ada program di Kuala Lumpur, dan insya-Allah mungkin jalan pun sesak kena hujan di Shah Alam Kuala Lumpur ni. Kita sedang menunggu beliau, jadi dia terlewat sekali mulakan, dia minta saya ulang mula dulu. Saya katakan saya mula dulu, saya tiap-tiap malam saya mula dulu. Kan? Jadi alhamdulillah kita mulalah mana patut insya-Allah. Jadi jangan lupa juga boleh tonton dalam channel YouTube Ustaz Asrin Bara Official. Subscribe, sebut payah sekali dah. Subscribe, kemudian share dan like insya-Allah. Itu antara dia. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan dan ganjaran kepada anda semua insya-Allah. Jadi malam ini dicadangkan tajuk kita ialah persediaan untuk esok hari. Jadi Ustaz Ahmad Dasuki ni memang kalau kuliah-kuliah beliau, perbincangan beliau, bicara beliau, sama ada di dalam media ataupun TV, selalu akan bicarakan tentang kematian, tentang persediaan alam barzakh,
nazak dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya juga lebih suka untuk beliau berbincang, membicarakan persoalan-persoalan tersebut. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita lihat iaitu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam satu surah, iaitu antaranya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk-penduduk sebuah negeri atau sesebuah negara atau sesebuah kampung, sesebuah qaryah, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kata Allah, ini pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan sama ada dari langit dan juga bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Allah nak berikan keberkatan mudah saja, dengan syarat kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat bab iman, memang kita dah tahu sangat dah tentang kita ikrar dengan lidah kita, membenarkan dengan hati kita dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Walai kepada takwa itu sendiri. Jadi yang takwa ni ada takrif banyak yang selalu tuan-tuan dengar dalam khutbah Jumaat, ya, iaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak bincang malam ini, kita nak kupaskan yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Marzuki. InsyaAllah doakan moga dia dalam perjalanan. Kalau tidak, nampak gaya saya seorang malam ni. Jadi kita nak bincangkan ada kata-kata ataupun definisi takrif daripada para sahabat ridwanullah alaihim, banyak. Bukan setakat melaksanakan perintah Allah, meninggalkan itu dipanggil basic atau main business, main project. Jadi asal dia ialah memang takwa ialah jauh daripada larangan, dekat kepada perintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud takwa. Tapi ulama-ulama, para sahabat khususnya, mereka bicara kepada beberapa perkara. Iaitu antaranya ialah disebutkan al-khawfu minal jalil. Ini takutkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut takwa ialah, yang mula-mula ialah mesti ada rasa takut kepada Allah. Takut apa dia? Takut untuk melakukan larangan. Takut untuk meninggalkan arahan. Itu takut mesti. Kalau orang kata takwa tu bukan takut, tapi definisinya ada kalimah al-khawf. Al-khawf. Sebab itu, kalau kita lihat kalimah takwa ni, minta maaf. Proses untuk menjadikan manusia itu orang yang benar-benar menghambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia kena merasakan tentang 3 perkara untuk mendapat jadi hamba yang sebenar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama iaitu dipanggil kita buat amal ibadat ni kerana al-khauf. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara dia. Yang keduanya dia panggil kita buat kerana ar-raja. Ya, ataupun dipanggil al-hubbu. Maaf. Yang kedua ni al-hubbu. Kenapa kita memperhambakan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan Allah? Sebab cinta. Jatuh cinta dengan Allah. Fall in love. Jatuh cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita melakukan amal ibadat, meninggalkan segala perkara munkar dan maksiat. Itu antara dia. Itu antara dia.
Yang ketiganya, iaitu dia panggil ar-raja. Ar-raja bukan rojak pesembuh nak makan, tidak. Yang salah faham. Ar-raja arju minallahi tijaratan lan tabur. Aku mengharapkan daripada Allah perniagaan yang tidak rugi. Ar-raja ialah pengharapan. Moga-moga dengan amalan kita yang kita buat ini, Allah ampunkan dosa kita. Moga-moga dengan kita meninggalkan, menjauhkan diri daripada yakni larangan Allah, maka Allah akan berikan kita kebaikan. Itu harapan kita. Ar-raja. Ya, kata dia. So, al-khawf min al-jalil, takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan, iaitu yang pertama, kita jelas rasa takut kepada Allah. Tuan-tuan, kenapa orang berani, contoh baru ni saya buat satu tajuk tentang bila iman tak ada, maka malu akan hilang. Kalau malu tak ada, maka memang tak ada iman. Sebab apa? Sebab kata-kata itu berbalik kepada tentang al-khawf. Takut pada Allah. Hanya orang yang tak takut pada Allah Subhanahu wa taala sahajalah mereka berani untuk melakukan maksiat kepada Allah. Orang yang tak takut kepada Allah sahajalah mereka berani menipu dalam pekerjaan. Dia tipu. Orang tanya, dia semayang dah. Dia tipu. Sedangkan dia tak semayang lagi. Maka kenapa? Kan dia tidak takut pada Allah. Orang yang ada rasa takut pada Allah, dia tak berani nak tipu manusia itu sendiri. Dalam perniagaan contoh dia. Kenapa berani tipu? Kenapa dia hutang dia tak nak bayar? Sebab dia tak takut dengan Allah. Dia nampak mungkin umur dia tu panjang kot. Wallahu alam lah. Kan? Kadang-kadang ada juga orang macam tu. Yang kedua, dia panggil namanya ialah, iaitu dikatakan sebagai al-amalu bit-tanzil, mengamalkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bincang banyak dah. Saya rasa 4-5 malam dah, 4-5 kali membincangkan tentang Al-Quran itu sendiri. Ya, kita bincang dah. Saya yakin. Ya, iaitu al-amalu mengamalkan bima bit-tanzil, yakni dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada syariatnya, sama ada agamanya, apatah lagi sama ada yakni Al-Quran itu sendiri. Jadi orang yang ada rasa takwa pada Allah, mereka akan melakukan atau melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu antara dia. Kita kena ingat ya. Apa dia? Yang kedua, dan saya yakin ramai dah ustaz-ustaz kita boleh terang jelas dah. Cuma saya ulang alik sementara dah tunggu Al-Fadil Ustaz Ahmad Dasuki tadi ni. Yang akan datang betul lagi insya-Allah. Okey, al-amalu bit-tanzil. Tapi hari ini orang beramal dengan syariat Allah, ikut sesuai dengan nafsu mereka semata-mata. Orang, contoh macam baru ni, ramai orang puasa, tapi ada juga yang puasa, ramai tak semayang. Ramai yang puasa, tetapi ramai juga yang berani berpakaian tidak mengikut etika peradaban, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nampak tak? Maksud dia baca Quran kerana nak jauh daripada gangguan syaitan atau iblis atau jin. Dia dapatlah benda tersebut. Kemudian perkara yang lain dia tak ikut Al-Quran. Ya, ini contoh dia. Ya, contoh dia. Apa lagi? Dia masih lagi mengamalkan muamalah ribawiyah. Muamalah riba. Contoh dia. Sebab tu kita kalau dah Islam, ya Islam maksudnya kita tak boleh lah. Ni I buat benda ni, restoran ni, I buat ni, babi ni untuk orang Islam makan. Yang apa nama ni, lembu ni orang kita makan, contoh dia. Atau buka kedai, ni orang Islam buka kedai. Ni bahagian alkohol, bahagian arak, wine dan sebagainya. Sebab memenuhi cita rasa. Kita ni sebagai rahmatan lil alamin. Contohlah nak kena layan semua. Tak boleh. Tak boleh. Jangan jadikan Islam ini mana kita rasa nak ikut, kita ikut. Mana yang kita rasa nak tinggal, kita tinggal. Itu salah. Sebagai orang Islam, tak boleh
Bersyubhat dengan benda-benda yang haram. Macam baru ni lah orang nak tanya soalan apps apa muka, ubah muka dia. Muka Ustaz Aslin jadi Ustazah Aslina. Kan? Muka Haji Arsyad jadi Ustazah Rashidah. Kan? Contoh dia. Cuba bayangkan. Ya, Haji Arsyad dia buat muka kat Facebook tu, app menatang apa pun tak ingat dah. Dia dah bergaduh sekarang ni, dah bergaduh. Duk marah sajat ubah muka. Tiba-tiba ustaz pula pergi buat benda macam tu. Tak apalah katakan syok-syok sama-sama kawan, tak apa. Ini masuk viral dalam Facebook, dalam IG. Oh, cantiklah ustaz kalau jadi perempuan, ada perasaan dia cantik. Sedangkan benda tak boleh. Kalau tak haram sekalipun, timbul bersyubhat. At-tashabbuh bin nisa kan haram. Allah laknat, Nabi laknat. Nampak ni contoh dia. Kena time dia punya ni, dia pertahankan. Ini betul, aku bukan nak ubah, cuma saja syok-syok. Tak bolehlah syok-syok pun. Yang kamu viralkan dalam Facebook, ya, yang kadang menjadi ikutan anak muda tengok Ustaz Aslin buat ni contoh. Saya kata kat saya, bukan saya buat tapi saya bagi contoh saya. Orang kata Ustaz Aslin, Ustaz Bollywood pun buat, takkan tak boleh buat. Ada frame pula, buat frame kat rumah dia, muka namanya Syarif jadi Syarifah. Lipstick merah menyala. Atas merah, bawah biru macam traffic light. Kan? Contoh dia. Asal tak benda tak boleh, tetap tak boleh lah. Tuan-tuan. Jadi insya-Allah itu perkara yang ketiga. Ya, tuan-tuan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat daripada apa yang kita bincangkan tadi, tidak lain tidak bukan iaitu perkara al-amalu bitanzil, mengamalkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai peringkat ya kita hanya mengamalkan apa yang kita suka, yang kita tak suka, kita tinggalkan. Quran dibaca untuk halau hantu. Halau hantu lari lah. Kan? Quran dibaca untuk sekian-sekian. Ya okey. Tapi untuk diri dia diamalkan, dia tak buat. Maka hilanglah satu sifat yang bernama takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kan? Sihat alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? Sedap dengar ceramah Ustaz. Patutnya teruskan terus. Ana ganti buat sementara lah sebab sahabat ana tu dia tak sampai lagi. Kita cover lah kawan-kawan kita ni. Dah elok dah. Sepatutnya Ustaz teruslah. Cerita mengenai takwa tu. Nampak gambar macam duk atas katil malam ni. Ceramah atas katil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz jutawan lah ini. Ceramah atas katil. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, sekarang ni Ustaz Ahmad Rizkia pun hadir dalam screen kita. Jadi saya pun ambil tadi tentang kita akan bincang insya-Allah tentang khusus untuk hari besok. Jadi elok sangat. Tadi nak bincangkan tentang ta'rif taqwa atau definisi taqwa. Yang pertama al-khawfu minal jadil, yang kedua al-amlu bil tanzil, dan yang ketiga tadi ni, yang ketiga tak masuk lagi Zat. Memang cantik dah masuk tu. Yang ketiga ialah al-isti'dadu li yaumir rahim. Jadi insya-Allah saya nak tinggalkan majlis ini untuk serahkan kepada ustaz sebulat-bulatnya, sebulat luarnya kita bincang tentang al-isti'dad liyaumir rahim atau isti'dad liyaumil ghad, untuk hari besok. Faltafaddal masykurah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman pada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sentiasalah dalam hidup kamu ni memandang bekalan apa yang kamu akan nak bawa pada keesokan hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kerana sesungguhnya Allah ni maha mengetahui
terhadap apa yang telah sentiasa kamu kerjakan dalam kehidupan kamu. Terima kasih pada Ustaz Haslin selaku patutnya kita menumpang ilmu daripada beliau pada malam ni. Bukan menumpang daripada saya, tidak. Saya ni tak ada apa-apa pun. Pada saya ni, yang banyaknya sepatutnya kita ambil manfaat daripada Ustaz Haslin. Daripada apa yang telah diterangkan tentang isti'dad ila yaumur rahil. Kita diajar supaya buat persiapan untuk kita nak melalui pada hari yang disebut dengan nak sebutnya tentang mengenai pada hari yang kita akan perlu kita lalui pada masa yang akan datang nanti. Kejap ya. Kitanya dalam kehidupan kitanya, kita diminta supaya menjadi sebagai seorang yang hidup dalam keadaan bersiap sepanjang masa. Bersiap ni maksudnya kitanya ni tanda orang yang bertakwa pada Allah. Sebagaimana yang diterangkan di awal-awal sebentar tadi, bahawa orang yang bertakwa pada Allah ni, dia kena ada pada diri dia untuk bersiap untuk dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau sekiranya kita hidup dalam keadaan kita tak bersiap untuk kita nak menyediakan diri kita, ramai di kalangan kita ni bila menghadap di hadapan Allah, dianya terkejut dan dianya dalam keadaan yang dia tak bersedia untuk menghadap di hadapan Allah. Dipuncakan, punca apa yang berlaku demikian? Puncanya disebabkan pada diri mereka tersebut, mereka tak rasa diri mereka ni akan sampai kepada yang namakan dengan hari akhirat ataupun hari yang disebut dengan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni, Allah ajar pada diri kita ni kena bersiap. Jangan kita ni tak bersiap. Kerana bila kita tak bersiap, kita akan menyesal di hadapan kita ni. Ramai mana orang yang menghadap depan Allah, tiba-tiba dia menyesal pada diri dia. Kenapa dia menyesal? Kerana tak ada persiapan untuk nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita akan sebut Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman pada Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Lepas pada Allah Subhanahu Wa Taala sebut takwa pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pandanglah pada diri kamu bekalan apa yang kamu nak bawa untuk besok hari. Kamu nak menghadap di hadapan Allah besok hari. Wattaqullah. Kali yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala sebut bertakwalah kamu pada Allah. Allah sebut sekali yang pertama takwa, kali yang pertama, kemudian tengah-tengah tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut bau bekalan. Sebagaimana dengan isti'dad ila yaumil mi'ad. Kita diajar supaya bersiap untuk pada hari pertemuan di hadapan Allah. Kita akan tanya, nak bekal apa dalam hidup kita ni yang kita kena berbekal sangat dalam kehidupan kita ini? Ada 3 perkara yang saya nak sebut bahawa kita jangan terlepas daripada bekalan ini untuk kita nak menghadap depan Allah. Bunyi 3 tapi hakikat dia besar. Yang pertama yang kita kena bersiap sangat dalam hidup kita ialah membetulkan kehidupan kita mengikut akidah dengan yang sahih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni bekalan yang mesti ada pada setiap di kalangan kita. Akidah kita mestilah akidah yang betul-betul mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sentiasa baca dalam Fatihah kita sentiasa sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Lepas pada Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang ihdinas siratal mustaqim tu, Allah sebut terus ghairil maghdubi alaihim. Janganlah kamu melencongkan kami ni kepada orang yang al-maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang kamu marah, kamu tak suka. Siapa dia? Al-maghdubi alaihim. Siapa lagi? Ad-dhalin, dan orang sesat. Dua-dua ni kelompok yang Allah benci. Lalu alim ulama sebut, siapa kelompok yang dibenci oleh Allah? Yang pertama orang Yahudi. Yahudi dia ada ilmu tapi dianya dalam keadaan ada ilmu tapi dia lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua orang Kristian, orang Nasara. Orang Kristian, dia dalam keadaan yang dianya tak ada ilmu tapi buat amal ibadah, mereka cipta.
terhadap amal ibadah mereka sebut. Dua kelompok ini orang yang dibenci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang dibenci oleh Allah. Sampai zaman kita ni pula, akidah kita ni dia jadi akidah yang berbeza-beza. Orang kita ni pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di kalangan umat aku akan pecah kepada 73 puak. Rasulullah sebut demikian. Umat aku ni akan pecah pada 73 puak. Satu puak dia dengan aku, dengan sahabat aku. Manakala puak yang lain dianggap puak yang sesat dalam hidup ini. Siapa dia? Di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah pesan demikian. 72 lagi terhumban ke dalam api neraka Allah. Rasulullah sebut kita ni kena duduk dalam kumpulan yang betul keyakinan. Betul keyakinan dalam hidup kita ni dengan apa dia? Dengan Islam. Jangan kita terseleweng dalam hidup kita. Orang kita zaman turun pada dalam saat-saat yang terkebelakang ini datang pahaman-pahaman, macam-macam gaya pahaman. Sebelum daripada ni Mu'tazilah, sebelum daripada ni Mujassimah, kemudian kumpulan-kumpulan macam-macam gaya puak-puak yang ada sebelum daripada ni. Tapi bila sampai pada zaman umat Nabi Muhammad ni, datang sekularis, datang pahaman nasionalis, pahaman yang datang lagi setelah mana kita ni sendirinya dalam keadaan yang lepas pada tersebut, kita aja ada lagi pahaman yang masuk, liberalis, nasionalis ataupun ism yang sedang masuk ini. Bila ism yang masuk ini di kalangan kita ini menyebabkan di waktu ini di kalangan kitanya menjadikan dalam keadaan diri kitanya jadi sesat. Punca apa? Punca setelah mana kitanya rosak daripada keyakinan kita. Tak yakin dengan Islam. Tak yakin dengan yang namakan tak yakin dengan kehidupan dengan agama ini. Yang ni yang menyebabkan kerosakan di kalangan kita. Rosaknya di kalangan kita ni bila kitanya dalam keadaan yang kitanya lari daripada keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sanggup orang kita pergi kepada kepahaman nasionalis, pergi ke pahaman sekularis, pergi ke pahaman ism yang merosakkan di kalangan kita ini. Yang ni yang menyebabkan bila kita mati dalam keadaan yang tak ada keyakinan terhadap Islam. Tak ada keyakinan terhadap Islam ni jadi bahaya. Dia bertindan. Minta maaf. Dia jadi bertindan. Ya. Minta maaf Mak Zat. Kemudian dalam keadaan yang sebegini, ni dipanggil kerosakan yang pertama yang berlaku dalam kehidupan kita yang kita tak buat persiapan untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya bila sampai di halqum kita ni, roh kita sampai di halqum tak boleh mengucap. Punca apa tak boleh mengucap? Kerana kita tidak hidup dengan keyakinan Islam. Orang kita ni bila tarik roh dia sampai di halqum. Bila sampai di halqum tak boleh mengucap. Bila tak boleh mengucap ni, lalu dalam keadaan sebegini pada mereka tersebut yang menyebabkan di waktu ini kita ajar nak mengucap tak boleh mengucap. Kita suruh mereka, kita ambil mikrofon, letak dekat telinga dia supaya dia mengucap, tak boleh mengucap. Punca apa? Punca keyakinan dia tidak dengan Islam. Bila keyakinan tidak dengan Islam, tak boleh mengucap. Yang ni kesan daripada seorang yang hidup dalam keadaan yang dia je tak jaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, bila kita nak menghadap di hadapan Allah, persiapan kita yang kedua, yang perlu ada pada diri kita, yang disebut dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga ibadah. Jaga ibadah ni, yang ni ramai di kalangan kita tak bersiap dengan ibadah. Siap apa ibadah kita? Solat, misal contohnya. Ramai di kalangan kita tinggal solat. Ramai di kalangan kita ni, persiapan yang kedua, solat ini tak terjaga. Orang kita ni, dia anggap solat ni perkara yang main-main dalam hidup dia. Lekeh. Dan dia tak rasa besar dan tak rasa hebat terhadap solat. Padahal solat ni menjadi imaduddin, menjadi tiang pada agama. Dan faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang dia tinggalkan solat, dia sudah menghancurkan agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat, dia sedang mendirikan agama. Ini cara dalam Islam. Islam dia nak suruh dalam hidup kita ni, jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga? Solat. Kemudian ibadah apa lagi yang kena jaga? Yang disebut dengan
dengan zakat. Ni ibadah yang kena jaga lagi pada diri kita. Ibadah salat, hubungan kita dengan Allah. Zakat, hubungan kita dengan manusia. Tu yang Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan dua perkara ni, Allah jadikan sekaligus. Aqimus salah wa atuz zakah. Kamu dirikan sembahyang dan kamu tunaikan zakat. Tu dia sekaligus Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Lagi dalam hidup kita ni apa dia? Baca Quran. Baca Quran. Orang kita, orang Islam kita ni, dia tak buat persiapan untuk dia ni dalam bab ibadah ni baca Quran. Ramai orang kita tak boleh baca Quran. Quran tak boleh baca. WhatsApp boleh baca. Dia Quran tak boleh baca. Facebook dia boleh baca. Dia boleh khatam. Tiap-tiap hari dia boleh scroll Facebook. Tapi dalam hidup dia ni, Quran sepatah nak baca pun tak boleh. Tergagak-gagak. Perhatikan, kalau kita ni tak boleh mengapa tak boleh baca Quran, kenapa kita tak usaha untuk kita nak hafal Al-Quran kali? Dah kita tak boleh baca. Hafal lah, buat macam orang buta. Orang buta dia tak boleh tengok. Lalu dia ambil Al-Quran. Lalu dia hafal Al-Quran. Dia dengar ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Nak sebutnya gambaran dalam hidup mereka ni, orang di kalangan kita ni, mereka jaga yang disebut dengan, yang dinamakan dengan gambaran pada diri mereka tersebut, yang disebut dengan Al-Quran Karim. Al-Quran Karim ni menjadi keutamaan dalam kehidupan setiap di kalangan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dipanggil yang kita kena jaga dalam kehidupan kita. Apa lagi ibadah dalam kehidupan kita ni? Ialah kita di antara perkara yang orang Melayu kita ni ataupun orang Malaysia kita ni, dia tertinggal untuk dia nak melaksanakan ibadah dia pada Allah, ialah dia telah mengalihkan segala harta benda dia di dunia ke akhirat Allah sebelum dianya menghadap di hadapan Allah. Ni ramai orang kita tak sempat nak buat. Mati, tertinggal harta benda dia. Kesilapan yang besar yang berlaku. Bila ada di kalangan kita, yang dianya sendirinya, ada di kalangan kita ni, bila dalam hidup mereka tersebut, mereka hanya sibuk mengejar harta biar banyak. Kejar harta. Dalam hidup dia ni nak pada harta biar banyak. Tapi kalau kita tanya harta banyak-banyak ni untuk apa? Dia pun disebut untuk simpanan bekalan hari tua lah. Dia sebut demikian. Simpan untuk hari tua, kita tanya balik. Untuk apa simpan untuk hari tua? Dia jawab, untuk bila tua nanti kita nak guna dan sebagainya. Kita jawab, Allah tak ajar pada kita untuk simpan untuk hari tua. Tapi Allah ajar harta benda kita ni, kita gunakan untuk simpanan untuk hari akhirat Allah. Bukan untuk di dunia, tidak. Harta benda, kalau kita dapat harta, Allah nak suruh kita guna untuk apa? Harta terlebih dahulu. Yang pertama, gunakan untuk Islam. Harta yang kamu dapat bukan gunakan untuk diri kamu terus, tidak. Tapi yang lebih utama, kamu gunakan untuk Islam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala gunakan ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut alladzina yunfikuna fi sabilillah. Orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah. Allah gunakan demikian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa jihadun fi sabilih. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, nak tak kalau aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab api neraka Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah. Kemudian beriman pada Allah dan juga berjihad di jalan Allah. Kemudian kamu beriman pada Allah dan juga Rasul. Kemudian berjuang di jalan Allah dengan harta benda kamu. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu dan juga jiwa raga kamu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, Ustaz Aslin dan juga sahabat-sahabat sekalian, ramai di kalangan kita ni bila cerita tentang mengenai belanja di jalan Allah ni, ramai di kalangan kita gagal dalam hidup kita. Ramai di kalangan kita bila sebut tentang belanja harta, mereka nampak mereka guna untuk diri mereka saja. Jaga untuk keluarga mereka saja. Untuk jalan Allah, mereka tak guna harta benda mereka ini. Yang menyebabkan bila demikian, mereka tak buat persiapan untuk nak bawa bekalan yang ada di dunia untuk dibawa ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga, alim ulama sebut, tolong jaga akhlak.
Sebelum menghadap depan Allah, kamu tolong jaga akhlak. Kamu nak bawa bekalan apa? Waktu mana kamu nak menghadap depan Allah, bawa bekalan akhlak. Akhlak, ramai orang kita tak ada, hilang akhlak. Akhlak untuk diri dia sendiri. Akhlak untuk pasangan hidup dia. Akhlak dia dengan jiran tetangga dia. Akhlak dia dengan siapa dia? Dengan masyarakat dia. Akhlak dia dengan ibu dan ayah dia. Ni akhlak-akhlak yang hilang, dia panggil. Adab, dia hilang adab dengan Allah. Dia hilang adab dengan ibu dan ayahnya. Dia hilang adab dalam hidup dia dengan yang disebut dengan pasangan hidup dia. Dia hilang adab dengan jiran tetangganya. Dia hilang akhlak dalam masyarakatnya. Bila dia hilang yang ni, dia menghadap depan Allah dalam keadaan dia membawa satu bukan bekalan, dia membawa dosa-dosa yang banyak untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan bila demikian dalam hidup mereka tersebut, dalam hidup mereka ini, mereka tidak nampak lagi dan mereka tak dimasukkan di kalangan orang-orang yang mentaati perintah Allah. Dan akhirnya bila mereka menghadap di hadapan Allah, mereka menyesal menghadap di hadapan Allah dalam keadaan tak ada persiapan untuk mereka menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Satu ayat dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 ini, dalam surah Hasyr yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita, nak suruh kita ni sentiasa ada bekalan untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak serah kembali pada Ustaz Aslin yang lama tu diam tu, minum air seorang-seorang nampak gaya ni. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita lah insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Ahmad Dasuki. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jelas kepada kita tentang apakah bekalan yang sepatutnya kita prepare daripada sekarang. Setiap yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan kematian. Dia tak kira siapa mati, ustaz ke, tak ustaz ke, tok guru ke, raja ke, Perdana Menteri ke, yang berebut ada Perdana Menteri ke, ya, yang bakal 3-4 kali bakal ke, semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita kupas tentang fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik bekalan itu tidak lain tidak bukan adalah kerana Allah adalah yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, wherever you go, ke mana saja kita pergi, kita akan selamat. Ya, kita berada di mana-mana kita akan selamat. Selamat daripada melanggar perintah Allah, selamat daripada tidak melaksanakan perintah Allah, iaitu tidak lain tidak bukan kerana takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya baca dah definisi sebelum Ustaz Ahmad Zaki bersiar bersama kita sebentar tadi, iaitu al-khawfu minal jalil wal amal bit tanzil, iaitu takut kepada Allah dan beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga telah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Ahmad Dasuki. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Adiyat, yang mana surah Al-Adiyat ayat yang ke-6 sehingga seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Yang bermaksud sesungguhnya manusia ni sangat-sangat tidak berterima kasih akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik nak relate dengan ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Ayat selepas tu, wala takunu kallazina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan dengan nikmat-nikmat Allah itu kamu lupakan Allah. Lalu Allah akan melupakan kamu, maksud daripada Allah jadikan kami lupa untuk sediakan bekalan untuk bertemu Allah pada besok hari. Ini kata satu malang yang dikatakan amat-amat berbahaya bagi orang yang bila Allah jadikan kita ni lupa nak cari bekalan dan sebagainya. Subhanallah, macam saya sebut tadi lah. Ya, golongan yang masih lagi pakaiannya cantik Ustaz, tetapi solatnya tidak berjalan. Puasanya bagus Ustaz Ramadan. Kadang-kadang puasa sunat, puasa 6 cantik, tapi pakaiannya tidak menutup aurat. Ada juga yang namanya jenis-jenis macam itu. Kemudian ada juga yang puasa bagus, semua bagus, tetapi makan rasuah atau bermuamalah dengan riba dan sebagainya. Kenapa? Sebab ayat Al-Adiyat, ayat yang ke-6, sesungguhnya manusia sangat-sangat tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu antara dia. Kemudian ayat yang saya ringkaskan iaitu pada ayat dikatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta dia. Macam Ustaz sebut tadilah, iaitu buat apa harta simpanan hari tua. Boleh sebut benda macam tu dalam masa yang banyak. Bila simpanan hari tua ni kadang-kadang takut terlupa sebenarnya simpanan untuk selepas hari mati. Tu ingat paling baik lah. Dalam keadaan dia pencen, dapat ratus ribu, apa salah kiranya dia menginfakkan hartanya untuk hari selepas kematian dia. Kena ubah mindset. Bukan hari tua, hari selepas aku dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cantik simpulan ataupun kata-kata yang Ustaz Ahmad Rizki sebut tadi ni. Jadi insya-Allah Ustaz melihatkan kepada kita pada hari ini dalam kalimah bekalan ataupun persediaan dan sebagainya. Saya rasa kalau kita tengoklah Ustaz, kalau kita cek balik, saya rasa anak rasa ramai orang dah tahu dah mereka akan mati. Ramai orang tahu dia akan mati. Ya, tak kira dia lawyer ke, rambut dia perang ke, dia tua rambut beruban ke, dia muda ke, semua tahu dah mati itu tidak mengenal masa, mati tak mengenal usia. Tetapi kalau kita lihat ramai di kalangan kita dalam bahasa mudahnya masih lagi berani untuk melakukan kecurangan kepada Allah Subhanahu wa taala hidup mereka. Mungkin Ustaz bagi sikit biar kita kongsilah malam ni, subhanallah. Apakah punca-punca atau penyebab-penyebab yang jadi macam tu? Kalau kita tanya Ustaz Ahmad Rizki, mu tahu tak sembahyang ni wajib? Tahu. Kenapa mu tak sembahyang? Allah, kata berat lagi Ustaz. Muda tak sampai seru lagi. Mu tahu tak tutup aurat tu wajib? Tahu. Kenapa mu tak tutup aurat? Allah, muda lagi Ustaz. Oh, sabar-sabar lah dulu. Muda lagi kita kan? Ada buat gitu. Jadi apakah penyebab dia Ustaz? Menyebabkan mereka masih lagi curang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Sebenarnya ada banyak sebab di atas dunia ni. Kalau kita nak senarai sebab-sebab memang tak habislah pada malam ni. Kalau kita nak senarai sebab-sebab tersebut. Tapi antara benda yang paling ketara yang berlaku di kalangan kita ialah kerana kita ditimpa dengan penyakit al-wahn yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang hadis ini panjang. Rasulullah cerita satu zaman nanti katanya Rasulullah, umat aku ni akan dimakan dan diratah oleh ramai orang. Orang ramai akan terekam terhadap umat aku ni macam dalam satu hidangan yang besar. Rasulullah sebut demikian. Lalu mereka ni, umat aku ni habis akan dimamah, diratah oleh mereka ini. Rasulullah gambarkan demikian. Kemudian sahabat-sahabat tanya Rasulullah, akillatin yauma idzin ya Rasulullah, sikit sangat ke kita ni waktu itu ya Rasulullah? Umat kamu tu sikit sangat ke Rasulullah? Rasulullah jawab, tak, ramai. Bahkan mereka nya ditimpa dengan penyakit al-wahn. Rasulullah kata, umat aku waktu tu ramai, tapi mereka kena penyakit al-wahn. Penyakit al-wahn ni apa dia? Sahabat tanya Rasulullah balik. Rasulullah jawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian.
Yang ni sedang melanda. Penyakit ni bukan penyakit COVID-19 je yang teruk pada kita pada hari ni. Tapi di antara benda yang kena sekarang ni, penyakit yang dideritai di kalangan kita, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Tak nak cerita, bab mati ni tak nak cerita. Cerita mengenai apa dia? Cerita mengenai berebut nak jadi Perdana Menteri ada orang kita. Berebut nak jadi nak pegang jawatan pun ada. Orang kita kan di saat mana usia sebegini. Kita ni usia ni, kita fikirlah sikit dengan usia kita ni. Rasulullah sebut a'maru ummati baina 60 wa 70. Umat aku ni antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun je masa. Dalam tempoh segini orang kita terhadap dunia tamak lagi. Kejar lagi. Tak berhenti lagi, nak lagi. Sebab tu Rasulullah sebut, tu orang yang nak berebut kuasa, yang nak berebut harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, kalau dia ada satu lembah emas, dia nak lembah yang kedua. Kalau dia ada lembah kedua, dia berebut nak lembah yang ketiga emas. Hingga bila? Hatta zurtumul maqabir, sehingga tersumbat dalam lubang kubur. Ini di antara penyakit yang sedang dideritai di kalangan masyarakat kita hari ini. Penyakit apa dia? Penyakit al-wahn. Rasulullah sebut umat aku akan kena penyakit ni. Dan keadaan ini sedang berlaku pada kita pada hari ini. Ini di antara sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kerana kita ni hidup dalam keadaan penuh dengan kejahilan. Kejahilan dalam hidup kita. Kita biarkan diri kita ni jahil. Jahil ni satu benda yang menyesakkan dada seseorang. Kita tak nak, orang kita tak nak dengar kuliah. Cerita dengar kuliah, mana ada orang nak dengar. Cerita lawak-lawak, semua orang nak dengar. Dia akan jadi demikian. Dia dalam dunia kita ni cerita mengenai bahan-bahan akhirat. Tak nak lah. Mereka jadi demikian. Rasulullah sebut dalam waktu mana Rasulullah pergi hantar satu jenazah sampai ke kubur. Bila sampai di kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah selesai ke bumi jenazah ni, Rasulullah bingkar bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah kata pada dia, "Ayyuhan nas, ka'anna al-mauta fiha ala ghairina qad kutiba, wa ka'anna al-haqqa fiha ala ghairina qad wajaba, wa ka'anna alladhi nushayyi'u min al-amwat safrun amma qalilan ilayna la turja'un. Nubawwi'uhum ajdasuhum wa na'kulu mirasihim ka'anna mukhalladuna ba'dahum wa nasina kulla wa'izah wa aminna kulla ja'ihah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, manusia semua. Rasulullah berucap, manusia semua. Ni talqin Rasulullah ni. Ayyuhan nas, ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Aku tengok seolah-olah kematian itu tak tertulis dalam hidup kamu. Kamu ni hidup macam tak, seolah-olah tak ada kematian dalam hidup kamu. Wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba. Seolah-olah Allah tak perlu untuk mematikan dalam hidup kamu. Wa ka'annal ladhina syai'u minal amwat safrun amma qalilan ilaina la turja'un. Kamu ni hantar orang mati ni macam Rasulullah kata, macam kamu hantar orang musafir je. Orang musafir kejap-kejap lagi mereka akan balik. Numbawi'uhum ajdasuhum, kamu letak jasad-jasad mereka dalam kubur. Wa na'kulu mirasihim, kamu balik kamu makan peninggalan mereka. Ka'anna mukhalladuna ba'dahum, seolah-olah kamu ni kekal lepas pada kematian mereka sebut. Wa nasina kulla wa'idhah, kamu mula lupa segala peringatan Allah. Wa aminna kulla ja'ihah, kamu rasa aman daripada kemarahan dan kemurkaan Allah dalam hidup kamu. Maknanya hidup kita ni penuh dengan kejahilan. Orang kita ni dia tak tahu lepas pada waktu mana dekat nak mati ni masa yang paling penting dalam hidup. Kalau kita tanya sekarang ni kan, orang kita tanya, masa yang paling penting dalam hidup ni masa bila? Ramai orang jawab, masa sunat ustaz, dia jawab. Takut-takut terpotong lebih. Misal contohnya demikian. Ada orang yang jawab, kalau kita tanya, masa yang paling penting dalam hidup ni bila? Masa akad nikah ustaz. Dia sebut demikian. Takut-takut tak boleh jawab akad nikah. Ada di kalangan kita tanya pada dia, bila masa yang paling penting dalam hidup? Dia jawab, masa dapat zuriat, masa meraihkan kejayaan. Kita jawab, semua tu tak penting. Semua tu tak penting. Masa bila yang paling penting? Masa yang paling penting dalam hidup, masa sakaratul maut. Cuba tanya orang kita, siapa yang memahami tentang masa saat sakarat? Masa saat sakarat, bagaimana saat roh kita nak direntak keluar. Masa yang saat mana kita menghadap di hadapan Allah. Masa yang kita ni boleh mengucap ke tak boleh mengucap. Masa yang roh kita keluar daripada mata kita.
Masa tersebut, masa yang bagaimana yang perlu kita lalui? Masa yang roh kita berada di hujung kepala kita. Waktu mana berada di hujung kepala kita tu, macam mana kita nak dapat yang namakan dengan keadaan sedemikian rupa ini? Ini semua ni masa yang penting dalam hidup seseorang. Bila masa yang penting dalam hidup seseorang ni, tiba-tiba kita tak pernah nak belajar. Kita jahil dalam perkara demikian. Malam tamu kita dalam kubur macam mana? Saat mana kita tengok ular keluar daripada kubur kita ni sebesar tengkuk unta tu, macam mana kita nak padamkan ular tersebut? Macam mana kita nak suruh waktu mana keluar ular-ular sebesar telapak tangan ini keluar daripada perut kita, bunyi dia mamah daging-daging perut kita ni, macam mana kita nak sampai peringkat dalam keadaan kita boleh matikan ular-ular tadi? Ni semua ni tidak lain dan tidak bukan kerana kejahilan yang ada pada diri seorang. Yang ketiga, Ustaz, biasa terjadi juga dalam masyarakat kita ni, punca apa yang dia tak buat persiapan dalam hidup ni? Di antaranya, punca dia dilalaikan oleh musuh-musuh Islam yang supaya dia ni, orang-orang kafir yang dia nak suruh kita ni masuk neraka bersama dengan mereka. Itu dipanggil demikian. Yang ni yang kebanyakan di kalangan kita pun leka dengan mereka juga. Kita pun hanyut dengan cara hidup orang kafir. Kita tak ada dengan cara hidup orang Islam. Patutnya kita ada cara hidup orang Islam. Cara hidup orang Islam ni beza daripada kehidupan orang kafir. Orang kafir makan, minum, tidur, bangun begitu saja. Pakaian dia tak peduli tutup ke tak tutup. Tapi tiba-tiba kenapa kita terikut-ikut dengan orang kafir? Kenapa kita tak ada cara hidup kita sendiri? Orang Islam dia ada waktu maghrib, dia ada waktu isyak, dia ada waktu subuh, dia ada waktu-waktu yang Allah telah tentukan dalam hidup dia. Dia ada batasan-batasan. Yang ni boleh bersalam, yang ni tak boleh bersalam. Ya, orang Islam ni ada batasan aurat dia, ada batasan percakapan dia. Kenapa kita tak boleh tonjolkan peribadi Muslim? Kenapa kita sibuk nak mengikut cara hidup yang disebut dengan orang-orang yang tidak Muslim? Pakaian, saya buat contoh yang mudah. Orang kita bangga pakaian-pakaian yang berjenama. Letak kadang-kadang unta dekat atas dada. Kadang-kadang letak nombor yang besar-besar di tubuh badan dia. Nak sebutnya, pakaian apa yang kita nak tiru macam tu? Yang terbaru ni, yang Ustaz sebut tadi kan, pasal nak tukar muka, nak jadi perempuan. Nak jadi, yang lelaki boleh tukar jadi perempuan. Perempuan yang tukar menjadi lelaki. Semua ni budaya daripada mana? Kalau tidak daripada perancangan musuh yang untuk meramaikan lagi bersama dengan mereka untuk masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa tidak ada di kalangan sahabat-sahabat kita ni, di kalangan sahabat-sahabat kita ni untuk dia je mengajak, jom kita bersama-sama ke syurga Allah. Jom kita bergerak ke syurga Allah. Mengapa tidak ada di kalangan kita ni, tunjukkan jalan hidup ini supaya boleh kita dapat syurga Allah. Bila masuk dalam kubur, kita akan selamat. Bila kita bangun daripada mahsyar, kita akan selamat. Ramai mana orang di kalangan kita masuk dalam MLM untuk dunia. Sanggup untuk masuk join projek itu, projek ini. Untuk kepentingan dunia. Projek untuk kepentingan akhirat, mana kita nak join? Ramai mana di kalangan kita terbuai dengan dunia yang sementara ini. Bila begitu, ni perancangan siapa? Perancangan orang kafir untuk meramaikan ahli neraka. Manakala kita orang mukmin kena biar ramai untuk masuk dalam syurga. Usaha kita ni Ustaz, tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, termasuk dalam online, kita buat online sebegini, usaha untuk menyelamatkan orang kita ni, biar ramai-ramai masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni, dalam hidup kita ni, kita je boleh masuk syurga seorang-seorang. Orang lain tak boleh masuk syurga. Kerja apa demikian? Dalam hidup kita ni, biar kita beramai-ramai. Jom bersama dengan kami. Kami nak tunjuk jalan. Ni jalan. Satu Rasulullah pesan, alaikum bil jamaah. Kamu hidup ni kena duduk dengan jamaah. Jamaah mana? Dengan jamaah yang boleh memimpin kamu, membawa kamu ke syurga Allah. Kalau jamaah tu tak boleh bawa kamu ke syurga Allah, jangan kamu duduk dengan jamaah demikian. Jangan kamu terlibat dengan parti demikian. Jangan kamu terlibat dengan hizbu yang sedemikian rupa. Semua benda demikian menyebabkan kamu akan rosak waktu mana kamu bangkit di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan yang keempat, kenapa jadi begini? Orang kita tak bersiap ni. Kerana tipu daya syaitan itu meracuni dalam kehidupan umat Islam ini. Tipu daya syaitan ni pelik-pelik dalam hidup kita. Sehingga kan kita beyond terhadap pemikiran kita. Keluar daripada cara kita berfikir. Syaitan jahat tak jahat. Cuba rajin sikit baca dalam kitab Talbisu Iblis. Misal contohnya. Ataupun baca dalam kitab
Imam Al-Ghazali. Kebanyakan cerita tentang bagaimana iblis merasuk seseorang, menyesatkan seorang, sehinggakan seorang ni jadi hidup dalam keadaan sesat. Syaitan memperdayakan kita dengan apa dia? Dengan dadah, dengan ganja, dengan, kalau kita diberitahu kan, orang-orang yang terlibat dengan ganja, terlibat dengan pil, terlibat dengan arak ni, dia boleh cam muka sama-sama mereka. Mereka boleh kenal. Sama-sama mereka kalau penghisap ganja ataupun pencandu arak dan sebagainya, kalau mereka berjumpa, mereka selisih tu mereka tahu. Mereka tahu ni geng aku. Dia boleh jadi satu puak di kalangan mereka. Kenapa jadi demikian? Kerana syaitan ini menipu daya manusia untuk menjadikan mereka ni nampak benda-benda yang sedemikian rupa. Ini di antara 4 sebab, Ustaz, yang saya nak sebut. Di antara sebab kecuaian di kalangan kita ni, sehingga kan kita tak bersiap. Padahal kita tahu mati itu akan berlaku. Tapi orang kita, dia biarkan juga. Sebagaimana yang digambarkan oleh Ustaz sebentar tadi. Wallahu'alam. Sebab tu Ustaz Ahmad Rasuki, bila kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ataupun ada dalam surah 2 kali. Tapi surah yang saya tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 54 menggambarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Maksud dia, Allah ada sebut dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, bahawasanya telah pun kami jelaskan di dalam Al-Quran bitasrif, yakni secara satu persatu kepada manusia dengan contoh-contoh yang sesuai dalam Al-Quran. Tapi Allah sebut dalam Quran, walakinnal insana, akan tetapi manusia ni kebanyakannya aktsara syai'in, yang paling banyak menghadapi sesuatu dia mesti nak bergaduh. Dia mesti nak berdebat. Dia mesti tak puas hati. Inilah sifat-sifat yang Allah bagi tahu kepada kita. Jadi subhanallah, penjelasan Ustaz Ahmad Rasuki, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton live bicara online bersama pada malam ini, bahwasanya ambil perhatian, ambil kata orang ni alert, berhati-hati dalam kehidupan kita pada hari ini, sebab inilah kata orang ni, bila lagi kita nak mencari. Sebab tu dalam bahasa muda, bila seorang sahabat datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari dia sebut. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling baik? Ini sahabat-sahabat dulu. Dia dalam mindset dia tak ada benda lain dah. Iaitu kata harta untuk simpan hari tua tadi ni. Iaitu Nabi sebut yang antaranya ialah iaitu kamu derma, kamu sedekah time kamu sehat. Wa anta sahihun. Wa anta syahihun, time kamu kuping. Kamu kedekut. Kamu berkira, orang Pakistan kata bohod ganjus Mana dia kedekut. Yang ketiganya ialah iaitu wa takhsyal faqra. Time sedekah paling baik waktu kamu sedekah, kamu rasa kalau aku sedekah makin pakai aku dibuatnya. Dan yang keempat kata Nabi sallam, iaitu wa ta'mulul ghina. Time kamu cita kamu nak jadi orang kaya, maka dermalah. Maka Nabi sebut apa dia? Janganlah kamu nak mula sedekah di ketika di halqum kamu atau nyawa kamu sudah nak ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu waktu yang tidak mendapat apa kegunaan ataupun kebaikan sebenarnya. Jadi Ustaz Manuski sebut tadi, subhanallah, apa nama ni, ialah tentang pilih kawan, tentang apa nama ni, pilih teman dan sebagainya. Quran bersebut dah ada 2-3 hadis sebutan syaitan tadi ni kan, bila syaitan kata dekat orang, ya, kamu dah tahu dah aku ni menyesatkan kamu ikut aku buat apa? Aku nak selamatkan diri aku pun tak boleh, kamu nak selamatkan kamu, minta maaf lah, kata dia. Ni syaitan bunyi bahasa botol perak dia, beli orang gitulah. Yang awak nak menyelamat diri awak pun tak sempat. Awak nak selamatkan teman, minta maaf benar lah, kata dia. Maksud dia tak tepat. Dan ayat yang lain, ada orang mengadu, ya Allah, ruginya aku. Ya, aku lantik seorang tu jadi kawan aku di dunia dulu. Kalau aku tak akan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi berbalik Ustaz sebut itu umur dan sebagainya, umur tua dan sebagainya. Tertariklah saya dalam sebuah hadis sahih yang riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu Nabi sebut, la yazalu qalbul kabir syabban fi isnatain. Iaitu fi hubbid dunya wa tulul aman. Sentiasa hati yang tua itu jadi muda sokmo. Tua dah, umur dah 80, umur dah 70, tua dah. Tapi hati dia tu rasa muda sokmo. Sebab dua benda, dua perkara. Perkara pertama ialah cinta dunia keterlaluan dan panjang angan-angan panjang kita. Mungkinlah Ustaz nak bagi tahu kita, saya pun dah tua dah 50-an lebih dah 5 siri dah. Jadi maksud dia mungkin untuk diri saya, macam mana, apa punca atau macam mana kita nak mengelakkan dalam keadaan kita jangan jadi macam si tua tersebut yang tua tak sedar diri tapi duk gila dunia, gila kekayaan sampai dia tak nampak yang besok tu dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Saya perhati Ustaz, sebenarnya ramai di kalangan kita ni hilang rasa kasih sayang Allah untuknya. Dan dia sendiri pun tak ada rasa kasih sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah dah tak sayang pada dia, dia pun tak sayang pada Allah dalam hidup ni, maka hidup dia Allah lepaskan begitu. Allah jadikan dalam keadaan yang dia ni mula mengikut yang disebut dengan hawa nafsu dia. Bila dia hidup dalam keadaan sebegitu, akhirnya dia ni akan terbuai dengan keduniaan yang sementara. Fokus dalam hidup kita ni Ustaz, kalau kita kena dapat tarik yang dalam diri kita ni ada 2-3 perkara yang kita kena fokuskan dalam hidup kita untuk kita dapat. Atas dunia ni, kalau kita turun pagi balik gelap, kita nak dapat apa? Ramai orang jawab, dia kata yang pertama saya nak dapat duit Ustaz, biar harta biar banyak. Orang kita jawab demikian, saya turun pagi balik gelap, saya turun pagi balik gelap, saya nak duit yang biar banyak. Kemudian ada yang jawab, saya bukan nak duit Ustaz, saya nak kepada pangkat saya biar besar. Pangkat saya biar naik. Kedudukan saya, biar saya ada jawatan jadi CEO itu, jadi pengarah urusan ini dan sebagainya. Ni ada juga orang yang berebut yang begini. Ada yang ketiga, dia kata, Ustaz, saya duit tak nak. Harta pun tak nak. Habis tu kamu nak apa dia? Saya nak jaga rupa Ustaz. Rupa biar jadi cantik. Biar badan sado sepanjang masa. Kemudian saya ni biar boleh berkekalan. Nampak cantik sepanjang masa. Ni lumrah dunia dia panggil. Lumrah dunia ni dia akan jadi begitu. Tetapi datang Islam, Rasulullah datang, Rasulullah ajar. Hidup ni jangan kejar yang tu. Jangan kamu nak dapatkan yang demikian. Kerana yang tu semua fana, semua akan hancur. Semua harta benda akan hancur. Kemudian rupa kamu akan hancur. Jawatan kamu sekejap naik, sekejap turun. Jawatan kamu ingat ke kamu dapat ke jawatan yang kamu nak tu? Ramai mana orang nak jadi Perdana Menteri, tak dapat jadi Perdana Menteri. Ramai mana orang yang dia tak nak jadi Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri. Apa nak sebutnya gambaran bagaimana dalam hidup kita ni, Allah jadikan pada diri kita ni, kehidupan kita ni bukan yang ni kejaran. Habis kena kejar apa? Lalu datang Rasulullah ajar. Yang pertama, kamu kejar biar Allah rasa sayang pada kamu. Allah mula rasa sayang pada kamu. Bila Allah sayang pada kamu, Allah anugerahkan apa dia untuk kamu? Allah anugerahkan yang disebut dengan Allah bagi pada kita hidayah Allah. Biar Allah bagi hidayah. Biar kita ni dapat hidayah Allah. Dalam hidup kita ni, jangan kita tak dapat hidayah Allah. Yang ni paling celaka hidup. Kalau kita hidup dalam keadaan kita tak dapat hidayah Allah. Tak ada manfaat langsung hidup. Jadi macam Abu Talib lah. Abu Talib ni, bagaimana Abu Talib dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan dia dekat dengan Rasulullah, dia mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Punca apa? Punca dia tak dapat hidayah Allah. Bila Rasulullah baca doa, minta, ya Allah tolonglah sama pakcik aku seorang. Turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kendaki. Maknanya apa dia? Dalam hidup kita ni, biar kita dapat rasa kasih sayang Allah pada kita. Satu, saya biasa sebut banyak kali, Ustaz. Dalam hidup ni jangan berkasih sayang dengan manusia dahulu, jangan. Rugi kita berkasih sayang dengan manusia dahulu.
tetapi letakkan cinta kasih kita kepada Allah yang utama. Allah tu dahulu yang utama. Bila kita dapat Allah dan juga Rasul, barulah kita turun. Yang ketiga, siapa lepas pada Allah, lepas Rasul? Mak ayah dipanggil. Keutamaan pada diri kita. Orang kita tak. Yang utama tak dalam hidup dia, pasangan hidup dia. Lalu Allah tertinggal kat belakang. Yang menyebabkan bila berlaku kes dalam hidup dia, berlaku apa-apa masalah, dia mula bertembung di antara sesama makhluk. Dia tak letak Allah menjadi keutamaan dalam hidup. Yang ni kena cerita dalam bab yang lain. Tapi saya nak sebutnya bahawa bila kita dapat kasih sayang Allah, kita dapat yang pertama hidayah Allah. Yang kedua, kita akan dapat apa dia lagi? Dalam hidup kita, kita kena dapat dalam hidup kita supaya kita tak jadi orang tua yang berhati muda. Yang sebagaimana yang disebut dalam hadis yang digambarkan oleh Ustaz sebentar tadi. Ada orang yang begitu. Walaupun dia dah tua, tapi tak sedar diri lagi dalam hidup dia ni. Punca apa jadi demikian? Punca dia tak dapat hidayah Allah. Allah tarik sampai peringkat Rasulullah diajar oleh Allah supaya baca doa. Jangan sampai tarik hidayah Allah ni. Macam mana doa yang diajar oleh Allah ni? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, jangan kamu rentak hidayah yang telah kamu bagi padaku setelah mana kamu bagi padaku. Wa hab lana min ladunka rahmah. Bagi pada kami sebesar-besar kasih sayang kamu pada kami, ya Allah. Sebanyak mungkin kasih sayang kamu pada kami. Yang kedua, bila kita hidup atas dunia ni, dapatkan yang disebut dengan ilmu. Biar dapat ilmu. Lepas pada dapat hidayah, dapat ilmu. Ilmu ni kena belajar. Duduk dalam majlis-majlis ilmu. Kemudian sekarang ni, tak duduk majlis ilmu pun tak apalah. Duduk depan online begini pun, kita dapat ilmu dalam hidup kita. Ni yang kita kena ada pada diri kita ni, perasaan untuk biar menambah ilmu. Rasulullah pesan, kalau terbit matahari pada hari tersebut, tak menambah ilmu pada diri aku pada hari itu, ala burikalah. Maka tak berkat langsung hidup pada hari tersebut. Tak ada manfaat. Rasulullah ajar, tiap-tiap hari orang mukmin ni menambah ilmu. Menambah ilmu dengan apa dia? Dengan banyak cara dalam hidup kita. Membaca Quran, menambahkan ilmu. Kemudian dengan kita majlis ilmu, menambahkan ilmu. Kita mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Semua ni menambahkan ilmu. Yang kedua ni, biar banyak dapat ilmu dalam hidup kita. Sebab Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang beriman di kalangan kami. Allah angkat. Kemudian orang yang ada ilmu, diangkat tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran yang kedua yang mesti kita dapat. Sebelum kita mati ni, kita kena dapat yang ni. Yang ketiga, kita kena dapat keberkatan dalam perjalanan umur hidup kita. Segala benda yang kita buat ni biar berkat. Kita bukan nak suruh pada diri kita ni rumah besar. Buat apa rumah besar tapi tak berkat. Kita bukan nak pada harta benda yang banyak. Buat apa harta benda banyak tapi tak berkat. Untuk apa kita makan makanan sedap-sedap tapi tak berkat. Hidup kita ni biar jadi berkat. Kita nak makanan biar berkat. Tengok rumah kita biar berkat. Kenderaan kita biar berkat. Segala benda kita ni berkat. Berkat ni apa dia? Sesuatu yang sedikit tetapi dirasakan banyak. Sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Sesuatu yang sukar tetapi dirasakan senang. Siapa yang memberi rasa ni? Allah. Yang memberi, yang disebut dengan Allah memberi keberkatan. Macam kita duduk ni. Kita cakap lebih kurang sejam dah. Kita bercakap. Tiba-tiba kita rasa, macam kalau kita kata, Ustaz, kita berhenti sekarang ni Ustaz, mesti di kalangan kata, baru je saya join. Baru je saya terlibat. Saya, padahal Ustaz Haslin dah serak dah tekak. Minum air berapa kali dah. Nak sebutnya, gambaran pada kita, keberkatan ni, satu benda yang sempit tetapi dirasakan luas. Sesuatu yang sukar tetapi dirasakan senang. Ini keberkatan dalam hidup kita. Panjang cerita berkat ni. Yang keempat, dalam hidup kita ni kita kena dapat apa dia? Keampunan Allah. Berebut mendapatkan keampunan Allah. Biarlah kita berbak macam umur kita bagaimana sekalipun. Dalam keadaan apa pun kita. Tapi pastikan kita diampunkan di sisi Allah. Keampunan Allah ni satu benda yang besar dalam hidup setiap mukmin. Kena dapat keampunan Allah. Jangan biarkan hidup kita ni dalam keadaan yang hilang keampunan Allah. Allah tak nak tengok muka kita. Allah tak nak pandang muka kita. Kenapa? Bencinya Allah dengan kita. Di antara orang yang Allah benci apa dia? Orang tua yang dia tak sedar diri dia tua sedangkan dia berterusan dalam buat maksiat pada Allah. Orang ni
Allah tak nak tengok muka dia, Allah tak nak bercakap dengan dia sampai di akhirat nanti, fala yuzakkihim, dan Allah tak akan bersihkan dalam hidup dia. Kenapa dia? Kerana dia menghabiskan umur dia dengan keadaan yang dia sedang berbuat satu benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup dia. Ini dipanggil biar kita dapat keampunan Allah dalam kehidupan. Kemudian yang kelima, biar kita dapat apa dia dalam hidup ni, dapatkan keikhlasan dalam setiap perbuatan. Ikhlas, biar kita jadi ikhlas. Dalam hidup kita ni, biar kita menjadi seorang yang benar-benar ikhlas. Segala benda yang kita buat datang daripada hati yang bersih. Kita sebut ikhlas kepada Allah. Segala benda yang kita lakukan dalam hidup kita, semua kerana Allah, kerana Allah. Tak ada pun kita nak sebut ni kerana datang daripada apa dia? Daripada nak nunjuk-nunjuk. Kita nak puji-puji orang, tak ada. Tapi yang kita sebut, lillah, lillah, lillah. Dalam hidup kita ni, kita buat jamuan kerana Allah. Kita apa dia? Kita berjalan kerana Allah. Kita berumah tangga kerana Allah. Segala benda kita buat, semua kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Ni sifat orang mukmin. Susah ke nak jadi ikhlas? Susah. Susah tak susah jadinya jadi ikhlas ni sampai Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Nak jadi ikhlas ni payah dalam hidup. Sampai Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Lalu Allah nilaikan surah Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Siapa yang baca sekali je surah Al-Ikhlas, dia telah membaca 1/3 Al-Quran. 2 kali dia baca surah Al-Ikhlas, 2/3 Al-Quran. 3 kali dia baca surah Al-Ikhlas, yang disebut dengan surah Al-Quran yang sudah dibaca. Cuba tanya di kalangan kita hari ni, siapa yang dah baca surah Al-Ikhlas 3 kali hari ni? Ramai di kalangan kita kata, saya tak sempat baca Ustaz. Saya terlupa Ustaz. Saya terlupa. Walaupun benda yang paling mudah dalam hidup. Tapi orang kita tak boleh buat. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita ni kerugian dalam kehidupan kita. Dan yang akhir sekali, pada diri kita biar kita dapat apa dia? Dapatkan dipanggil husnul khatimah. Dalam hidup kita ni mengejar untuk mendapatkan husnul khatimah. Sepanjang kita hidup ni, Ustaz, pastikan kita hidup dalam keadaan yang pastikan di hujung kehidupan kita tu, mati kita husnul khatimah. Tak ada manfaat langsung. Rumah besar, kereta mewah, anak-anak cerdik, muka cantik, mati-mati masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung hidup. Tak ada manfaat dalam hidup kita. Biar kita ni hidup bermanfaat. Macam mana nak tahu bermanfaat pada kita? Mati kita tu husnul khatimah. Bila mati kita husnul khatimah, kita mengejar nak, ya Allah aku ni nak pada husnul khatimah. Macam mana nak ni? Kita berdoa. Macam mana kita nak ni? Kita bersahabat dengan orang-orang salih. Kemudian kita unfriend orang-orang yang jahat-jahat, orang yang buruk-buruk tulisan mereka tersebut. Orang yang mencaci maki kita, kita tinggalkan mereka tersebut. Kerana apa dia? Kerana bahaya orang ni akan menyebabkan kita jadi su'ul khatimah kalau kita duduk dengan mereka tersebut. Lalu kita duduk dengan orang yang salih. Bila kita buat boleh usaha demikian, insya-Allah Allah anugerahkan pada kita yang disebut dengan kesedaran di awal dan kita tidak akan rasa menyesal di akhir nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz Marzuki. 1 jam ikut nilaian minit ataupun jam pada saya ialah sudah masuk ke minit 1 jam 15 minit, 1 jam 15 minit. Dan Alhamdulillah pada malam ini ramai sahabat-sahabat, para pecinta ilmu, pecinta kuliah online, sama ada FB dan juga channel YouTube. Jadi insya-Allah dapat banyak manfaat sebenarnya. Kalau ikut nanti, kalau kita nak panjang sampai pukul 12 tak ada masalah. Ustaz Ahmad Dazuki ni saya tahu dah perangai dia. Ya. Dia boleh pukul 1 boleh tak ada masalah. Kita kenal, bukan baru kenal 2-3 hari, kenal lama dah. Tak sejak 90-an lagi lama dah. Jadi cuma dia Ustaz Ahmad lebih advance daripada saya yang cakap lah. Sebab tu saya layak jadi pengacara aja. Tak boleh nak ceramah. Tak betul. Terbalik dia balik. Jadi insya-Allah gini, Ustaz Ahmad Dazuki yang penghujung masa ni, saya dapat maklumat Ustaz juga ada mahat tahfiz apa nama Imam An-Nawawi, tak silap saya, betul ke tidak? Apa ni An-Nabawi. An-Nabawi. Mungkin Ustaz Yusaini. Oh ya betul, itu batin betul. Ya, batin. Saya sekarang Ustaz Matan ni. Matun tunggu Ustaz yang buat matun. Tu matun apa Matun. Mak Tafiz Tun. Payah tu berat benar. Berat Nanang. Berat Mak Tafiz Tun pula. Okey.
Sekarang ni ada berapa cawangan Ustaz? Untuk maklumat para pendengar, para penonton kita. Alhamdulillah kita ada 6 cawangan sekarang ni ya. Cawangan Antaranya? di Shah Alam ada 2, kemudian di Langkawi 1, kemudian di Pahang 1, di Kelantan 1, kemudian di Kuala Terengganu 1 dan juga di selatan Thailand 1. Tu. Maknanya 6 lah kalau kita jumpa. Jumlah pelajar agak-agak berapa orang sekarang dah? 1000 lebih Ustaz. Setakat ni pelajar-pelajar yang ada. Dari segi PKP baru ni kan mungkin ada sedikit sesak nafas di kalangan mak-mak tahfiz seluruh Malaysia. Memang Mungkin jadi mungkin Ustaz mungkin daripada dana-dana tu Ustaz, bagaimana Ustaz? Silakan mungkin ada share manfaat. Saya sendirinya tunggu daripada sahabat-sahabat yang menginfakkan, dan setakat ni lebih kurang 11 tahun dah lah masuk tahun ni kita bangunkan Ma'had Tahfiz ini, dan keperluan lebih kurang hampir 400,000 sebulan yang kita perlukan. Jadi oleh demikian kita manfaatkan daripada sumbangan sahabat-sahabat yang telah menyumbang dalam akaun Matan Center. Akaun Matan Center tu. Okey, ana tulis je Ustaz, ana tulis Matan akaun akaun Matan Center, SENTRE. Okey. Matan Center tu ada lebih kurang 3 akaun, sama ada Maybank, Bank Islam ataupun CIMB Bank. Okey, dengan siapa Ustaz bila kita hubungi? Nombor talian? Di talian sama ada terus ke talian 019 258 2290. 2290. Okey. Akaun Mata Center 019 258 2290. Okey, saya ana 29 apa? 2290 258 2290. Okey. Ya. Baik. Kejap Ustaz. Kejap. Okey, ana nak masuk sini kejap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akaun ni bukan nama akaun Mata Center, tapi maksud dia bagi siapa yang nak membantu usaha keringat Ustaz Ahmad Dasuki dan sahabat-sahabat dan kru-kru dia, Ma'had Tahfiz An-Nubuwah An-Nabawi An-Nabawi tukar mungkin An-Nubuwah tun An-Nubuwah jadi bolehlah menghubungi pegawai beliau 09. Ni bukan nombor akaun bank ni nombor handphone 019 258 2290. 09 boleh screenshot 019 258 2290. Masya-Allah. Ini juga daripada teras kepada persediaan untuk hari besok. La syakka fihi. Merupakan satu isti'adat untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara dia. Subhanallah. So sekarang ni Ustaz dalam keadaan kita ber-PKP ni, insya-Allah moga-moga Allah SWT akan memberikan ketabahan kepada Ustaz Ahmad Dasuki dan sahabat-sahabat. Terima kasih. Yang menjadi pengusaha Ma'had Tahfiz dan sebagainya. Subhanallah. Ramai Ustaz Ahmad Dasuki pun tahu sahabat-sahabat kita dalam keadaan, dalam bahasa mudahnya, kepincangan pendapatan yang teramat sangat. Tambah-tambah pula Ma'had Tahfiz ni bukan sekolah agama kerajaan. Yang mungkin kita doakanlah moga-moga pihak kerajaan akan menyalurkan bantuan kepada Ma'had Tahfiz dan juga guru-guru tahfiz dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang harap-harap begitu, insya-Allah kita doakan, insya-Allah. Dan kita buat tuan-tuan yang menyaksikan pada malam ini bolehlah membantu Ma'had Tahfiz An-Nabawi yang di founder sendiri oleh Ustaz Ahmad Dasuki, insya-Allah. Malaikat nak tahfiz. Sebab saya pun Ustaz Ahmad Dasuki belajar di Pakistan lebih kurang 6-7 tahun pun, kesemuanya boleh dikatakan 100% adalah duit sumbangan daripada orang ramai. Bukan duit daripada keluarga saya, dia bukan mak ayah saya susah, nenek saya susah dan sebagainya. Jadi memang 100% mengharapkan bantuan daripada orang-orang korporat, orang-orang yang ada kemampuan kewangan yang lebih bantu saya di Pakistan. Dan alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan dalam dunia dakwah ceramah pada hari ini akan tersalurlah jariah kepada orang yang bantu saya yang telah kembali ke rahmatullah, iaitu 2 orang. Orang Shah Alam, Stesen 3 dan juga orang Taman Melawati Ulu Kelang Pasar 5.
Jadi moga insya-Allah mereka akan mendapat pengampunan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang saya bicara, saya juga nak beritahu Tuan Haji Arsyad, penyiar masjid ni, penyiar program kita ni, ya, iaitu dia juga mempelawar tuan-tuan dan perempuan bagi mereka yang ingin buat korban di Mekah contohnya, ataupun yang paling penting ialah nak buat badal haji. Tahun ini memang menteri dah maklumkan haji ditangguhkan. Ya, orang duduk Mekah tak apalah ni, kita tak dibenarkan pergi ke melaksanakan haji tahun ini. Jadi bolehlah bagi mereka mungkin ada mak ayah yang sudah meninggal dunia, abang, saudara mara, sepupu, anak saudara meninggal dunia, dan tuan-tuan mampu untuk mengupah atau buat badal haji, boleh hubungi Tuan Haji Arsyad, insya-Allah penyelaras program kita pada malam ini. Jadi Ustaz Marzuki, terima kasih banyak, jazakallah khairal jaza. Semoga maju hidup berdakwah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan bagi mereka yang sedang menyaksikan lebih kurang 1,650 orang pada malam ini, subhanallah, terima kasih banyak. Anda akan mendapat kebaikan because of tuan-tuan ambil masa tuan-tuan untuk duduk sejam lebih ni memerhatikan atau melihat atau mendengar atau menonton program yang insya-Allah tidak akan berikan kesia-siaan waktu tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi insya-Allah yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri saya sendiri yang sebagai menjadi pengacara, dan insya-Allah anda minta maaf banyak Ustaz Marzuki kalau mungkin anda bercakap panjang lebih kurang, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain bicara dan kita akan bincang dengan Tuan Haji Arsyad. Insya-Allah mungkin kita akan invite ustaz lagi pada tajuk kita tentang cinta dan pengorbanan bermula pada 1 Zulhijjah sehingga 15 Zulhijjah nanti insya-Allah, dengan kisah tawaran istimewa cinta dan pengorbanan. InsyaAllah bab cinta-cinta ni memang Ustaz Marzuki dia pandai. Ya, dia pandai ya. Sebab dia banyak cinta-cintaan dan sebagainya. Alhamdulillah. Yang tak mana bercinta ni Ustaz Aslim seorang saja. Alhamdulillah. Ya, jadi okey Ustaz Marzuki, minta maaf gura-gura penghujung bicara ni. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Jumpa lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz jangan ke mana-mana, Haji Arsyad nak sembang sikit di sebalik tabir. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة